warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dalam subjek reka bentuk teknologi. Saya yakin dan pasti anda semua dah mahir dengan kita punya pembelajaran yang lepas. Apa kita belajar minggu lepas? Ada ingat? Saya pasti yakin dah awak akan ingat. Okey, yang pertama adalah definisi reka bentuk. Okey, definisi reka bentuk. Yang kedua, definisi teknologi. Okey, yang ketiga, definisi reka bentuk dan teknologi. Saya pasti awak semua dah mahir kan? Okey, hari ni tanpa buang masa kita akan terus pada bahagian D, bidang reka bentuk dan teknologi. Okey. Mari kita baca sama-sama. Reka bentuk terbahagi kepada dua, iaitu konkret. Kejap saya izinkan ni dulu. Okey, saya ambil warna merah. Okey. Konkret dan abstrak. Konkret dan abstrak. Apa itu konkret? Kan? Pastikan korang tak pastikan. Okey, konkret. Konkret adalah produk yang boleh dapat dilihat dan dipegang. Apakah dia? Okey, berbanding dengan abstrak. Apa itu abstrak? Okey, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah produk yang boleh lihat tapi tidak boleh dipegang. Macam mana tu? Satu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Yang kedua, produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh pegang. Okey, mari kita tengok contoh dia apa pula. Okey, saya zoom bahagian konkret. Okey, tengok kepada konkret. Konkret adalah tadi apa? Produk yang boleh dilihat dan boleh dipegang. Contoh dia seperti apa? Peralatan. Peralatan apa? Contohnya macam alat tulis, pensel, pembaris, pemadam. Itu peralatan lah. Okey, mesin. Seperti tahu mesin kan? Pertanian pun boleh kita pegang dan dilihat. Pemakanan boleh dilihat dan dipegang. Pakaian, persenjataan. Okey, semua ni kita boleh lihat dan dipegang. Okey. Seni pula, seramik. Seramik ni contoh macam pasu kan? Pasu katanya lah. Maksakan. Itu memang confirm lah kita boleh pegang dan lihat kan? Lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman. Semua tu boleh kita pegang dan boleh dilihat. Okey. Bahagian abstrak, iaitu produk yang boleh lihat tetapi tidak boleh pegang. Apakah itu? Okey, kita beralih ke sini pula. Abstrak. Okey, abstrak terbagi kepada dua. Perkhidmatan. Perkhidmatan ni seperti apa? Pengangkutan macam bas, taksi, Grab dan sebagainya. Sewaan, sewa baju, sewa kemah, sewa rumah kan? Semua tu adalah sewaan. Sistem pembelajaran. Sekarang ni awak hanya boleh dilihat tapi tak boleh pegang. Proses dan langkah. Sistem pengairan. Komunikasi pula, bahasa. Seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Awak semua boleh lihat saja kan? Dia punya huruf-huruf dia apa semua kan? Tapi tak boleh dipegang. Atau cara dia seperti macam game. Awak cuma boleh main game, boleh lihat je tapi tak boleh pegang pun pada game tu. Itulah bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan, grafik. Itulah membezakan abstrak dan konkret. Okey, jelas bahagian ni. Okey, kita akan sambung bahagian muka surat sebelah, iaitu elemen reka bentuk. Okey, jap saya zoomkan dekat sini. Okey, apakah itu elemen reka bentuk? Perkara yang dapat menzahirkan idea. Idea apa? Dalam bentuk lukisan atau lakaran. Bermaksud, kalau awak nak melukis atau awak melakar, memerlukan atau menggunakan kesemua elemen-elemen reka bentuk ni untuk menghasilkan satu lakaran yang terbaik. Jadikan diri awak ni sebagai pereka.
Okey, bila belajar reka bentuk, awak jadikan dirawat sebagai pereka. You are designer, ya. You are designer, kan, untuk design. Design. Okey, untuk apa? Supaya mereka perlu mengubah suai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Oleh itu, elemen reka bentuk perlu diketahui dahulu sebelum memulakan projek reka bentuk. Jadi, ini adalah kata reka bentuk yang digunakan. Okey, kita tengok apakah elemen reka bentuk di sini. Okey, ada berapa elemen reka bentuk itu? Ada berapa itu? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Okey, 7 elemen reka bentuk yang perlu awak kuasai untuk melakar. You kuasai 7 memang confirm you are the best. You are the best. Okey, yang pertama apakah ia? Okey, kejap saya back dulu. Okey, apakah yang pertama? Yang pertama adalah bagi saya zoom out dulu. Biar semua nampak. Nampak itu apa? Okey. Yang pertama adalah garisan. Kejap. Garisan. Garisan adalah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Jadi ada banyak jenis garisan. Setiap satunya mempunyai peranan tersendiri. Apakah peranannya? Okey, yang pertama adalah membahagikan dua ruang kawasan. Okey, contohnya macam boleh lihatlah dekat sini bilik tidur. Di situlah ada garisan yang membezakan antara bilik tidur dan tandas. Tak ada garisan itu kita tak tahu itu itu dinding ke, itu pintu ke, tak ada pintu ke. Jadi pentingnya garisan itu menunjukkan dua ruang kawasan. Okey, yang kedua. Okey, B, menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Okey, tunjuk. Macam ni lah contoh dia, macam arrow ni, anak panah kuning ini yang cantik. Macam mana biasa yang selalu awak ikut mak atau ayah pergi keluar jalan-jalan kan akan nampak signboard ni kan. Selalu mak akan tanya, kiri ke kanan ya dek? Kiri ke kanan long? Contohlah. Akan tanya kiri ke kanan. Sebab itu pentingnya garisan. Okey, sabar ya anak-anak. Kita conteng dulu di sini. Salah. Sebenarnya saya nak zoom. Alright. Jangan besar-besar. Nanti awak tak nampak. Okey. C, menunjukkan perhubungan antara lima. Menunjukkan gear. D, mewakili ketegangan antara dua titik. Seperti garisan lurus pada tali gitar. Okey. E, menunjukkan kestabilan dan kerehatan seperti garisan melintang pada batu-batu. Okey. Tengok muka surat sebelah pula. Okey, sambungan dia adalah F, menunjukkan keseimbangan. Contohnya seperti jam. Macam biasalah awak akan tengok jam, akan nampak garisan. So, setiap kali awak nampak jam kan, awak sebagai designer letakkan diri awak untuk, itu adalah garisan. Itu adalah garisan bila nampak jam. Okey, G, menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak. Okay. H, mewakili gerakan tenaga yang bersepadu. Contohnya pipe air. Contohnya buat pipe air kan, buat air pergerakan air. Macam mana buat air? Macam selalu kan buat air macam ni kan. Pergerakan dia gerak, tu gerak. Macam itulah pergerakan dia. Dan yang terakhir, I, menunjukkan objek itu dekat. Bila awak belajarkan seni, menunjukkan perspektif kan, atau menunjukkan objek itu dekat. Bila dekat, garisan tebal. Okey, barisan tebal. Kalau garisan tu nipis, menunjukkan objek tu jauh. Okey. Itu adalah bahagian garisan. Kenapa perlu ada garisan? Dia adalah kita perlu menunjukkan keseimbangan, untuk menunjukkan ruang, menunjukkan gerakan, menunjukkan objek tu dekat ataupun jauh. Ingat, bila objek tu dekat, garisan tebal. Macam ni lah, tebal. Bila garisan tu, bila objek tu jauh, garisan dia nipis. Macam ni. So, ingat kalau nak belajar seni, so boleh apply benda ni.
Okey, habis bahagian garisan, kita akan belajar elemen yang kedua. Okey, iaitu rupa. Sebentar bagi saya zoom. Okey, kita zoom. Alright. Kita buka dulu pen ni. Okey, rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Rupa mempunyai permukaan yang rata bergarisan di luar, outline, sebagai sepadan yang mengelilingi. Ia bermaksud ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2D. Belajar biasa kan, 2D, 3D, selalu awak dengar gitu, tapi tahu apakah itu 2D dan apakah itu 3D. Kita akan belajar lebih detail dalam RBT. Kita dapat dua kategori rupa, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Okey, rupa ada berapa? Dua. Rupa geometri dan rupa organik. Okey, apa itu rupa geometri? Okey, geometri. Okey, kita tengok sini. Ini adalah rupa-rupa geometri. Okey, di mana ia ada bulatan, ada lonjong, segi empat tepa, apa sahaja yang bersudut. Segitiga, pentagon, hexagon, heptagon, nonagon, oktagon, dokagon, dolono, nanano, tololo. Macam itulah. Jangan tolol sudah. Jangan tolol sudah. Tu bukan dalam rupa geometri. No. Okey, jelas mungkin mahir dalam ni lah, sebab matematik dah belajar kan rupa-rupa geometri. Okey, rupa organik. Apa itu rupa organik? Rupa organik adalah seperti berikut. Rupa-rupa yang tiada bersudut. Contohnya siput, daun, bentuk love ni, corak ni, apple, bunga. Ni rupa-rupa yang tiada, orang kata, bersudut. Okey, kita sambung pada C, bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Iaitu terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret. Bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Ada berapa bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi? Okey, contohnya seperti dalam kerusi ini. Kerusi ini adalah bentuk. Tadi kata bentuk mempunyai ruang. Ruang apa? Ruang tu mesti isi padu dan punya lebih dari satu permukaan. Permukaan atas. Okey, permukaan atas, permukaan bawah, permukaan depan. Itu dipanggil bentuk. Ni baru nampak 3. Jadi sebab itu menyebabkan kita nampak 3D. Okey, kita blok pula. Okey. Kita sambung elemen keberapa ini anak-anak? Keempat, bentuk tekstur. Okey, bentuk tekstur. Okey, tekstur itu apa? Kita zoom dulu. Okey, tekstur atau jalinan merupakan satu, jangan saya bawa ke bawah pula, ganggu pula. Tekstur atau jalinan merupakan satu teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat suatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak boleh juga dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Okey, contohnya apa ni yang awak boleh lihat ni? Okey, contoh ini adalah apa? Okey, awak sudah nampak adalah kayu. Okey, macam mana awak rasa kayu? Adakah ia lembut atau kasar ataupun sebaliknya? Mestilah ada rasa macam lembut kan? Lembut berbanding jika kita bandingkan dengan batu. Okey, batu ataupun jalan tar. Okey, apakah dia punya sentuhan itu? Adakah lembut atau kasar atau sebaliknya? Mestilah kasar jawapan ni kan? Bila awak rasa lembut dan kasar. Contohnya kan macam tudung. Tudung ni lembut. Cuba rasa. Okey, sekarang ni kan cuba awak sentuh baju yang awak pakai ataupun seluar. Lembut ke kasar? Lembut ke kasar? Licin ke halus? Contohlah. Okey?
Okey, kita sambung seterusnya. Kejap, saya bawa atas pula. Kita bergerak sana sini. Olo. Salah pula. Okey, saiz. Saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi suatu objek yang digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Apakah itu? Contohnya macam ni. Perbandingan dari segi saiz. Okey. Saiz tinggi kan 2 liter dan 500 mililiter memang confirm lah tinggi dan besar. Satu besar, satu kecil. 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 Okey. Yang seterusnya warna. Dia tak nak naik atas. Okey, warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek yang diberikan secara langsung kepada mata dan psikologi orang yang melihat dan menggunakannya. Oleh itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan objek, acara, kegunaan dan kehendak pelanggan. Jadi, warna ni terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama adalah warna primer. Yang kedua, warna sekunder. Yang ketiga, warna tertiar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apakah itu warna primer? Warna primer mestilah ada merah, kuning, biru. 3 warna asas, wajib. Okey, merah, kuning, biru. Seni pun dah belajar kan? Merah, kuning, biru adalah warna yang asas, iaitu wajib. Warna sekunder adalah campuran daripada ini. Okey, merah kuning jadinya apa? Jingga. Merah biru jadi ungu. Kuning biru jadi hijau. Jadilah warna sekunder. Jadi ingat, warna sekunder adalah campuran daripada warna primer. Okey, warna tertiar adalah warna merah. Contohnya merah. Merah ada berapa jenis? Merah jingga, merah merah, merah ungu. Merah-merah. Kemudian kuning. Kuning jingga, kuning, kuning hijau. Kalau biru, hijau biru, biru, ungu biru. Macam itulah. Dia ada warna banyak jenis. Kalau merah, merah apa? Biru, biru apa? Kuning, kuning apa? Di situlah warna tertiar. Okey, primer asas sekunder adalah campuran warna primer jadi ungu hijau dan jingga. Okey, warna tertiar adalah jenis-jenis warna tersebut. Okey, warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang, bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga ke kuning. Contohnya dapat lihatlah merah ni sampai kuning. Warna-warna yang ceria atau warna panas. Berbanding warna sejuk memberikan kesan cahaya rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang, damai serta menyejukkan mata. Menyejukkan mata memandang. Jadi kalau awak rasa macam awak nak sejuk, tengok awak kan, pakailah warna-warna sejuk. Warna sejuk dinilai daripada warna ungu hingga ke hijau. Okey, kita habis pada bahagian warna dan kita masuk bahagian ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek itu dengan lebih jelas. Keluasan ruang menjadikan reka bentuk lebih tersela dan menarik. Ruang terbagi kepada 2 jenis iaitu apa? Sebentar, saya keluarkan pen ini dulu. Ruang nyata. Ruang nyata ataupun fizikal dan ruang ilusi iaitu nampak. Apakah itu ruang nyata? Ruang nyata ialah ruang sebenar di antara 2 objek yang berhampiran, manakala ilusi objek ruang gambar yang terhasil daripada objek tersebut. Okey. Mari kita lihat itu. Ruang ilusi dan ruang nyata. Okey, ni adalah jenis ruang di mana ruang positif dan ruang negatif. Ruang nyata dan ruang ilusi.
Itu saja. Itu saja untuk kali ini. Okay, jelas elemen ada berapa? Ada 7 kesemuanya. Yang pertama apa? 2 3 4. Alright. 5 6 7. Wow. You are makin pandai lah budak-budak ini. Excellent. Okay. Minggu depan kita akan belajar prinsip reka bentuk. Apa itu prinsip? Kita bagi contoh dulu. Ini adalah prinsip dan kita akan belajar pada kelas seterusnya. Jadi, tamat sudah kita punya kelas. Dan siapkan latihan yang saya beri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.